Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi, wa ila ashabihi, wa ila tabi'in, wa ila tabi'ut tabi'in, wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba, wa ila awliya'is salihin, wa ila abaina wa ummahatina, wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, وخصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخ الحديث كتب الأخطاب مولانا زكريا رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama sekali ashabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, ini keluarga saya yang bersama, terutama bonda saya, semoga Allah beri afiah berpanjangan insya-Allah, dan sidang pendengar di Madrasah Raudah ni. Insya-Allah setiap daripada lepas subuh kita azam, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita azam pada Allah Ta'ala supaya setiap daripada pagi selepas waktu subuh kita akan adakan tazkirah ringkas, tak panjang, ringkas saja, berkenaan dengan hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan Ramadan yang dikarang oleh Syekhul Hadis Kutubul Akhtab Maulana Zakaria Akan Dahlawi rahimahullahu ta'ala. Dan di sini semalam sebenarnya saya mohon maaf terpotong sebab dia automatic line sini memang agak ada masalah sedikit. Jadi saya mohon maaf. Jadi kita sampai pada hadis. Kita baru baca hadis yang pertama di dalam kitab Fadailul Ramadan ini. Pertama sekali syukur pada Allah, sebaik-baiknya selepas daripada subuh ni para ulama menggaris pandukan pada kita supaya tidak tidur. Sebab ada pandangan ulama mengatakan tanda sempitnya rezeki kita ini apabila kita tidur selepas subuh. Sempit rezeki. Kenapa rezeki aku ni tak luah ni kan? Buat apa semua tak jadi. Tahun ni gaji dapat, tahu habis. Habis tak tahu pergi mana gaji tu. Orang yang dapat gaji pun tak tahu gaji dia pergi mana. Apalagi orang yang tak dapat gaji kan. Para ulama kata sebab apa? Sebab sempit rezeki. Antara tanda sempit rezeki tadi apa dia? Antara amalan yang boleh menyempitkan rezeki seorang itu apa dia? Para ulama mengatakan dia tidur selepas waktu subuh. Dan para ulama mengatakan juga jangan tidur pada waktu asar ataupun selepas pada waktu asar. Sebab waktu asar sehingga maghrib ini adalah tanda mudahnya kita terkena dengan penyakit gila, majnun. Jadi elakkan kita pada tidur dua waktu ini. Para ulama mensarankan kepada kita menjadi sunnah baginda Nabi SAW untuk tidur pada waktu tengah hari. Dipanggil qailullah. Ini kita dah bahas dah sebelum ni dalam kelas-kelas kita. Dan qailullah ini para ulama mengatakan banyak fadilatnya, lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Tapi janganlah tidur sampai buka puasa. Kita tidur sedikit, ambil waktu sedikit. Sebab ada pandangan mengatakan bijak pandai ataupun dalam sudut medik ataupun dalam sudut fizikalnya, mereka yang tidur pada waktu tengah hari ni sejam pada waktu tengah hari, ada pandangan mengatakan seumpama dia tidur 2-3 jam pada malam hari. Alhamdulillah, kita sambung balik bacaan hadis baginda Nabi SAW. Ustaz, kenapa kena baca hadis Nabi?
Pertama, dalam hadis Nabi ini ada nur. Para ulama mengatakan mereka yang tidak mendengar hadis baginda Nabi SAW selama 3 hari berturut-turut, maka hatinya akan tertutup daripada melakukan kebaikan. Jadi hadis baginda Nabi ni adalah nur. Dan ini adalah tandanya kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sampai pada bahagian akhir, takhir minal hadis, yakni di bahagian akhir daripada juzuk minal hadis, yang mana sebelum ini semalam kita dah cerita tentang kelebihan bulan puasa yang awalnya Nabi pesan pada kita tentang malam Al-Qadar. Kemudian mereka yang solat fardu seumpama dia melakukan 70 fardu pada bulan yang lain disebut, dan mereka yang mengamalkan amalan sunat pada bulan Ramadan, Allah kira pahala dia seumpama menunaikan amalan fardu. Dan dalam hadis yang saya tak sempat baca ataupun tak sempat syarahkan semalam adalah tentang di akhir daripada hadis ini Nabi sebut, ila anqal qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal, sesiapa yang memberi, kata Nabi, sabda Nabi SAW, sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah Ta'ala akan memberinya minum dari telagaku, yakni pada hari kiamat. Dengan sekali minum, dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahagian akhir daripada hadis ni, sebelum ini pun Nabi banyak, dalam hadis ni Nabi banyak memesan pada kita untuk banyak bersedekah, sedekah ataupun banyak berinfak pada bulan Ramadan. Timbul isu ni, ustaz pun nak masuk dalam isu juga ni, kena sentuh sikit lah. Isu yang hangat diperkatakan tentang sedekah ini perlu ataupun tidak kita menunjukkan pada orang lain, dan adakah kita mempamerkan sedekah kita tadi dikira orang yang riak. Pertama sekali, urusan riak adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada apa-apa capacity, authority untuk menentukan. Tidak ada kuasa, tidak ada orang kata apa, hukum pada kita untuk menyatakan bahawa seorang itu bersedekah dalam keadaan riak. Sebab para ulama mengatakan pada menafsirkan ayat Al-Quran, kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Kalau betul kita mengatakan orang itu riak, kul hatu burhanakum, tunjukkan bukti-bukti kamu, in kuntum sadikin, kalau kamu orang yang benar. Maka untuk menyabitkan mereka ini riak adalah perkara yang berat. Jadi kalau kita tak mampu untuk melakukan perkara tadi, kita jangan halang orang untuk melakukan perkara tadi. Cukuplah tu, saya tak nak bahas panjang-panjang. Bahkan para ulama mengatakan sebelum kita menuduh, kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, saya banyak di dalam kuliah ataupun kelas-kelas kita, saya banyak nakalkan kata Abu Nu'man bin Sabit, Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Siapa Imam Abu Hanifah ni? Dia adalah pengasas ataupun boleh kita katakan Al-Imam Mazahib, Imam Madhab. Imam Abu Hanifah adalah madhab yang pertama, yang mana kita lihat Imam Abu Hanifah ni dalam riwayat mengatakan dia sempat mengambil hadis daripada sahabat Nabi Abu Tufail radhiyallahu anhu. So para ulama mengatakan Al-Imam Abu Hanifah termasuk dalam golongan tabi'in. Tabi'in ni salafun salih. Apa kata Imam Abu Hanifah dalam perkataannya yang mafhumnya? Kalau terdapat pada seorang itu yakni yang mukmin, orang Islam, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 99 tanda kekufuran. Tanda kekufuran, tanda dia boleh disabitkan sebagai kafir. Akan tapi terbit daripada tubuhnya ataupun terbit daripada perilakunya satu tanda keislaman, maka perlu bagi kita semua, ataupun kata Imam Abu Hanifah, maka kamu hendaklah menghukum, berijtihad terhadap orang tadi dengan keislamannya yang satu tu. Bukan melihat pada 99 keburukan, tapi melihat pada satu kebaikan yang dia telah lakukan. Jadi di sini tak perlulah kita mengkafirkan, mengatakan haram dan sebagainya. Sebaik-baiknya kita menyokong kalau perkara tadi baik. Boleh semua insya-Allah. Tak keluar tajuk ni. Ni dalam tajuk lagi bab sedekah.
Jadi para ulama mengatakan kalau datang kebaikan dalam memberi sedekah tadi untuk menunjukkan pada orang lain dan kita tidak tahu niat dia, innama a'malu binniyah, sebenarnya amal tadi bermula dengan niat, maka kita jelas ada pandangan mengatakan dia berniat untuk menunjukkan sedekah dia tadi untuk dijadikan tauladan bagi orang lain, maka alasan ini warid ataupun alasan ini sah. Para ulama mengatakan tidak perlu dipertikaikan lagi antara dia riya ataupun tidak, bainahu bainallah, di antara dia dan di antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita husnuzan, sangka baik, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Kita tak mampu untuk lakukan, maka kita jangan halang orang untuk melakukan kebaikan. Bahkan kita tidak mengenal tentang peribadi orang tadi, jadi kita tidak perlu untuk mengatakan sesuatu pada orang tadi. Boleh semua insya-Allah. Dan dalam hadis ini Nabi sebut siapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah Taala akan memberinya minum dari telagaku. Nabi kata dia memberi minum pada orang lain. Di sini tidak dinyatakan jenis minuman, fresh orange ke, kelapa ke, tembikai laici ke, tembikai susu ke kan. Mangga susu ke. Apa ni? Air tebu ke apa ke, tak ada. Para ulama mengatakan apa? Apa jenis minuman sahaja. Disyarah, tidak disyarahkan, disabit oleh Nabi SAW. Air apa sahaja yang beri manfaat, janganlah bagi air paip. Bagi air yang bermanfaat, yang bersih pada orang tadi. Orang yang berpuasa, maka Allah Ta'ala akan memberinya minum daripada telagaku. Apa dia telaga? Haud. Haud baginda Nabi SAW. Para ulama kata telaga Nabi ini, semua orang di akhirat nanti berhajat pada telaga Nabi SAW. Di dalam beberapa kitab para ulama telah mensyarahkan tentang bagaimana telaga baginda Nabi SAW ni. Ada pandangan ulama mengatakan telaga Nabi ni banyak cawan-cawan yang diperbuat daripada emas. Ada pandangan ulama berbentuk piala-piala. Banyaknya para ulama kata adalah seumpama bintang-bintang di langit. Maksud dia apa? Setiap daripada umat Rasulullah, kalau dia dapat minum daripada telaga Kautsar, yakni telaga baginda Nabi SAW, dia akan mempunyai cawan dia sendiri. Maksud dia ramai. Dan para ulama mengatakan di sini Nabi SAW memberi jaminan bagi mereka yang memberi minum pada orang yang berpuasa, dia akan dapat meminum ataupun dia dapat minum daripada telagaku. Haud Nabi SAW, yang mana Nabi sebut dengan sekali minum. Para ulama mengatakan berbeza pandangan dengan sekali minum ini adakah seteguk ataupun dengan minum secara habis satu cawan. Ulama beza pandangan, tapi Nabi sebut dengan sekali minum. Kalau dalam matan hadis ini para ulama kata boleh kita katakan dengan minum tadi dengan seteguk, walaupun sedikit sahaja, dia tidak akan dahaga lagi sehingga dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat mereka yang mendapat memberi minum kepada mereka yang berpuasa. Saya tak berhajat untuk lama, mungkin ini hari Isnin ada yang di kalangan kita yang bekerja. Dan insya-Allah sedikit pengkongsian daripada kita, habis hadis baginda Nabi SAW. Dan saya lupa nak mensyarahkan sedikit. Hadis ini kalau menurut daripada Al-Imam Ibn Khuzaimah fi Sahihi, di dalam Sahih kitab Ibn Khuzaimah, dia mengatakan hadis ini sahih. Dan ada pandangan mengatakan juga hadis ini dhaif. Tapi di sini kita tidak membahaskan dhaif ataupun sahih. Cukup kita membahaskan tentang kelebihan amalan. Yang mana kalau kita mengaji dalam bidang ulumul hadis, kalau benda tadi tidak berkaitan dengan akidah dan juga syariah Islamiah, kita tidak perlu mempertikaikan tentang taraf hadis tadi. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada perbezaan di antara taraf hadis tadi di kalangan para ulama, maka kita biarkan para ulama tadi berkhilaf. Kita mengambil apa kebaikan pada sudut maknawi hadis tadi. Jadi insya-Allah semoga memberi manfaat pada kita. Ustaz kejap kan ini? Kejap je, tak boleh lama-lama. Lama-lama nanti orang muak berhari-hari nak buat ni. Jadi insya-Allah apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan juga hidayah kepada kita, memberi kekuatan dan juga memberi petunjuk pada kita untuk kita memperbanyakkan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau boleh kita bezakan di antara bulan Ramadan dengan selain pada bulan Ramadan. Kalau sama je, para ulama kata bimbang kita ni besok di akhirat. Sebab di bulan inilah
tambah pula dengan musim PKP ni, ni menunjukkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Tak ada orang tengok kita ni. Kita duduk kat rumah yang tengok anak beranak kita je, keluarga kita sahaja. Di sinilah medan untuk kita melihat bagaimana amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana bacaan Al-Quran kita, bagaimana zikir kita pada Allah, bagaimana ikram muslimin, khidmat kita di rumah, bagaimana pembelajaran kita, dan bagaimana solat sunat kita dan sebagainya. Kita melihat, diukur melalui kita berada di rumah. Kalau di luar mungkin orang tengok kita segan kan. Hari-hari orang tengok aku sembahyang 20 rakaat, ini aku buat 8 pula, segan. Takut orang tengok pula. Orang kata nanti dia ni tak ikhlas ni. Ni tak ada dah. Ikhlas tak ikhlas kita duduk kat rumah. Para ulama kata di sinilah mengukur bagaimana amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Quran kita lihat. Kalau depan orang sebelum ni mungkin lepas subuh kita baca Quran dekat surau kan, 1 juzuk. Ni Allah uji kat rumah pula. Boleh istiqamah tak 1 juzuk lepas subuh? Ada orang baca Yasin lepas subuh, istiqamah. Ataupun dia zikir pagi dan petang, istiqamah di masjid ataupun surau. Ini Allah uji dia duduk kat rumah, adakah dia istiqamah dengan amalan tadi. Semuanya kita ukur diri kita sendiri. Tak perlu kita lihat orang lain. Dan pada peluang ini juga Allah Ta'ala berikan pada kita untuk kita berkumpul sama-sama dengan keluarga kita, untuk bersama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah itu saja pada saya. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk dan yang lemah itu daripada diri saya. Semoga apa yang kita dengar ini Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan, ambil iktibar dan sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah wa balighna fi lailatul qadar. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah wa balighna fi lailatul qadar. Allahumma barik lana ya Allah fi Ramadan wa balighna fi lailatul qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita jumpa besok untuk sambungan hadis yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.